Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, barisan guru-guru, asatizah, ibu bapa seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga para pelajar, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulul albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 190, ayat 191, 192. Allah Ta'ala sebut tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan Allah sebut tentang satu perkataan yang dipanggil sebagai ulul albab. Albab maksudnya orang yang pintar, bukan pintu. Pintu, babun, pintu. Banyak-banyak pintu, abwab. Albab bukan pintu, tapi Pi Ramli bubuh Ahmad Albab, jadi macam Ahmad pintu. Albab maksudnya orang pandai, ulul albab. Allah kata di dalam penciptaan langit, inna fi khalqis samawat wal ard, dan penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Siapa dia orang yang berfikir? Alladzina yadhkurunallaha qiyamah, orang yang duk sebut, yang duk ingat kepada Allah waktu dia berdiri, wa qu'uda, waktu dia duduk, wa ala junubihim, waktu dia tidur pun dia ingat pada Allah, dan dia berfikir apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka bila dia berfikir, dia akan menemui satu kehebatan, dan dia akan mengucapkan satu perkataan yang hebat. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, sesungguhnya engkau tidaklah menciptakan semua ini secara sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau Tuhan, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Di dalam ayat ini dia ada dua yang Allah Ta'ala nak sebut. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut ciri-ciri orang ulul albab ialah orang yang berzikir, dan ciri yang keduanya ialah fikir. Zikir dan fikir. Ni anak-anak tahfiz ni, zikir dan fikir. Baru boleh jadi bijak, baru boleh jadi ulul albab. Allah Ta'ala kata sesungguhnya pada penciptaan langit, di langit tu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Malam ni saya tak ceramah lama, saya nak pergi KLIA. Besok saya nak terbang di langit, pukul 8 pagi nak naik terbang di KLIA. Kulim nak sampai KLIA ni 5 jam. Ceramah pendek-pendek dah, kau tak dan. Tuan-tuan start lambat kan? Kalau start pukul 9 dan sejam setengah.
Start pukul 9.30, pukul 10.30 habis. Sejam lah. Tuan-tuan, bayangkan manusia terbang di langit. Besok saya nak pergi Sibu, Sarawak. Saya duk naik kapal terbang tu, tuan-tuan duk naik kapal terbang tu, mana ada signboard kat langit. Sampai pula saya nak main Kulim ni berserepah. Taman Selasih, Taman Intan, Taman Keladi, semuanya ada taman. Signboard berlambak. Mana ada tuan-tuan selepati. Macam mana pilot ni tahu sampai elok pula? Tak mana signboard tak nampak. Rupanya mereka ada kira bicara di atas. Berapa jarak, berapa magnitude, berapa altitude, semuanya ada. Lalah sampai. Siapa yang aturkan jalan di langit tu? Orang berfikir, dia mengkaji. Tok Sah duk cerita lah, bab kapal terbang payah sangat. Ni handphone terbang. Akak-akak ni semua ada handphone. Bukan ada wayar, tali apa pun tak ada. Anak pada Kuala Lumpur ni telefon dapat pula. Terus jawab, mak dengar ceramah tak kata ni? Saya pergi hantar balik dia kata start ya 10.30 dia habis. Dah apa? Okey. Setengah jam saja. Masalah dia macam mana dia tahu makcik ada kat sini, dia pandai cari tang sini. Dia pandai cari tu 01244444 sampai ke habis 4 jumpa pula. Rupanya dia ada satelit di langit, dia cari makcik kat Taman Selasih. Berapa banyak tu tuan-tuan yang Allah Ta'ala atur di langit. Tuan-tuan nampak tak tu ustaz kita duk bawa. Ingat senang bawa wireless. Dia bercakap dengan orang di bawah. Laporan orang duk sampai lagi. Laporan. Okey, orang duk sampai lagi. Okey. Roger. Macam mana dia boleh naik tu? Tu nama dia teknologi langit. Adik oi, kalau adik nak berjaya, kontrol langit. Jangan duk kontrol bumi ya. Buat teknologi langit. Ni hari ni saya ceramah pakai wayar. Setengah mikrofon tak pakai, ada wayar. Dia pakai cordless. Cakap tang sini, dengar tang sana. Wayar cocok tang mana tu, tak ada cocok mangah oi. Dia cordless. Bayangkan. Ni tuan-tuan nampak tak kamera ni? Satu dunia ni tengah duk tengok ceramah kita ni. FB Live. Satu dunia. Tu yang tak ramai datang sebab semua duk tengok di rumah. Tak pernah faham, tak faham sudah tak. Itu nama dia teknologi langit. Hari ni ada orang kata pula, ustaz kita nak naik kereta terbang. Boleh terbang kereta ustaz? Tak tahu tuan-tuan. Fikir tengok. Yang terbaru orang terbang. Di Perancis mereka dah cipta dah Rocket Man. Dia pakai sarung di belakang ni, dia punya enjin dia terbang. Boleh terbang jalan merentasi Selat Inggeris. Dia tak berani terbang atas darat, kalau jatuh mampu. Dia berani terbang kat laut, jatuh boleh pakai, dia berenang. Dia bergerak 60 km sejam dia terbang. Yang tu depa dah buat dah. Kalau selamat benda tu, saya nak beli sebiji. Campur dengan PA saya 2. Terbang main Kulim, relax tuan-tuan. Agak-agak sampai tak tahu landing tahu rumah siapa tahu. Tu kau tak sampai apa. Allah sebut benda ni dalam surah Luqman. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat aku mudahkan urusan kamu di langit dan urusan kamu di bumi. Subhanallah, Masya Allah. Yang kedua, Allah suruh kita mengkaji tentang bumi. Yang ni pun tak habis kaji. Nu tengok kok durian belakang.
besar tu pokok durian tu, tapi tak besar lagi. Ada hak berusia 100 tahun lebih, tinggi melangit pokok durian sampai lah duk buah. Sekarang tuan-tuan, pokok durian semua rendek-rendek, tanam dalam pasu lah ni, durian hybrid. Tak payah nak timpa rumah orang lah, orang timpa dia dah. Saya duk tanam pokok durian rendek-rendek, saya panggil dia gemuk pendek nama dia. Dia kata 2 tahun buah. Yang ni gemuk pendek, yang ni gemuk pendek, yang ni gemuk pendek, semua buah. Yang ni pokok nyok gemuk pendek, yang ni durian gemuk pendek. Minta maaf lah tuan-tuan, marah dia gemuk pendek pula ni. Dulu duk fikir pokok durian ni kalau timpa kita mampu lah, tak payah kita timpa dia, buah lah. Subhanallah. Allah kata hang kaji. Soalan dia, macam mana dia tahu musim dah sampai? Macam mana durian tu tahu musim durian dah sampai? Satu kulim ni pokok durian semua buah, dia tahu mana? Dia pun pakat WhatsApp ke? Okey, bulan 4 jangan lupa keluar buah lah, boleh dah hampa bunga boleh. Ada kepala WhatsApp grup dia ke? Siapa yang aturkan tu tuan-tuan? Orang yang cerdik, dia fikir. Takkan Tok Kong yang buat, takkan berhala yang susun, takkan matahari yang buat macam ni punya cantik. Tengok buah nyok sudah, bari pada buah nyok hak keras dengan tempurung, dengan sabut, dia boleh pecah, tumbuh tunas, lempak atas tanah. Dia tumbuh. Bila dah besar, kita belah buah dia, boleh minum air kelapa. Soalan dia, macam mana paip tang mana yang duk bawa masuk dalam buah nyok? Ada paip dah. Macam mana dia boleh jadi isi dia pula? Siapa yang atur ni? Allah kata, kalau hang kaji bab tu, kamu akan dapat jawapan Allah yang buat. Tak usah kaji buah nyok, buah durian lah. Kaji tuan-tuan sudah. Tu nama dia berfikir. Tangan kanan, tangan kiri, dua-dua 5. Yang ni kerja menulis, makan, pegang, main handphone. Yang ni pakai cincin pun belah ni. Main belah kiri ni kerja-kerja indah water dia punya kerja. Bak sapu sampah, bak apa belah ni. Pakai jam pun belah ni. Nampak? Walaupun tangan kanan ni hebat kononnya, tapi bila tangan kanan ni, bila tangan kiri gatai, tangan mana yang garu? Nampak? Bila tangan kanan gatai, tangan mana yang garu? Kiri pula garu. Bila nyamuk ketip tangan kiri, tangan mana yang tampak? Tangan kanan tampak. Sat lagi gatai pula sini, dia garu sini pula. Lah, besok hari Jumaat kuku panjang pula dah. Kuku belah kanan ni siapa yang potong? Hak belah kiri potong. Habis belah kanan, dia mai potong belah kiri pula. Siapa yang potong? Tangan kanan yang potong. Nampak tak? Orang yang berfikir. Hang ni kerja ni, hang ni kerja lain, tapi kalau hang jadi tangan, hang kena kerja sama. Itulah bagusnya. Kita hari ni mentang-mentang belah sana, hang belah sini, ku tak mau. Oh, minta maaf. Hampa belah lain, ku belah lain. Tu bila nak jadi hebat? Tangan ada 2, tapi tak mau fikir cara tangan. Biarlah hang tangan kanan, biarlah hang tangan kiri, tapi apa-apa masalah kerja sama. Tepuk tangan sama-sama, pok amat. Cuba tepuk seorang, pok amat, hang bodoh ke apa? Pegang steering 2 belah, naik motor 2 belah.
barulah sedap. Boleh naik motor sebelah, langgar lopak pun jatuh. Sebab tu kita di sini ada puak belah kanan, ada puak belah kiri. Tak boleh ke kerja sama? Nak jadi macam telinga. Cuba tengok telinga. Gatai belah kiri, telinga kanan buat bodoh. Gatai belah kanan, telinga kiri tak padam muka. Telinga kiri kena pulah, telinga kiri kita apa? Pulah dengan kanan, telinga kiri buat bodoh. Tak ada langsung perasaan. Tengok sama-sama pun tak. Apa salah jadi mata? Tengok dua-dua clear. Tengok sebelah tak clear. Lanun nama dia. Mata ni punya bagus. Kalau seronok, dua-dua teriak. Anak dapat 9A, teriak, mak 9A. Dua-dua teriak mata. Mak pun tengok, mana A tak mana. Mak tak kerti baca, ni A mak oi. Teriak mak lah. Anak jiran sebelah pula dapat 9E, dua-dua teriak. Yang ni teriak seronok, yang ni teriak tak seronok, dua-dua air mata teriak. Bagus hak mata, susah senang bersama. Kalaulah manusia tu tengok benda tu, berfikir benda tu, Allah cantiknya hidup kita ni penuh keseronokan. Suami isteri cakap benda hak seronok je. Mama, ya bang, malam ni tidur pasang kelambu tau. Awak, abang tak nak nyamuk gigit mama. Awak, sebab abang yang nak gigit mama. Astagfirullahalazim tuan. Isteri kata gigi pun tak ada hati nak gigit orang. Sebab tu abang-abang nak pakai gigi palsu bang. Oi tuan-tuan, Allah kata apa lagi? Cek malam, cek siang. Allah atur elok dah. Ada musim panas, ada musim sejuk, ada musim luruh, ada musim bunga. Allah atur dah supaya kita hidup dalam keadaan seronok. Kalau siapa yang memikirkan benda ini, kata Allah, maka orang itu adalah orang yang pintar. Siapa orang pintar? Waktu dia berdiri, dia ingat Allah. Siang malam, pagi petang, diri, duduk, tidur pun ingat Tuhan. Tengok Tuhan, ingat. Tengok kebesaran Allah, ingat kebesaran Allah, maka dia cerdik. Tuan-tuan hanya perlu kaji saja kebesaran Tuhan. Tak payah nak tengok Tuhan tak mana pun nak tengok. Tak mana Tuhan, tak payahlah. Hang tak nampak tengok pun, tapi hang nampak bila hang kaji kebesaran Allah, kamu yakin bahawa Allah Taala tu ada. Besok hari Jumaat, hari pisang, di masjid nu bersepah orang bagi pisang berkotak-kotak belah kulim. Saya tak tahu tuan-tuan, kalau pipo belah masjid India sembahyang Jumaat penuh pisang tu, dia duduk kat kaki tangga ngop pisang. Banyak pahala orang yang hantar pisang. Cubalah kalau kita fikir mak tu makan pisang tu, subhanallah. Orang yang tak fikir, dia makan je ngop. Orang yang berfikir, pisang ni takkan boleh buat pisang je. Kek pisang boleh buat, lepat pisang boleh buat, pengat pisang boleh buat, lagi cucuk pisang boleh buat, cuk kodok boleh buat, kerepek pisang boleh buat, aiskrim pisang boleh buat. Tadi ada dua orang Jepun main melawat saya, nama Michiko dengan Kawasaki, apa kalau lupa nama dah. Suami isteri main dari Jepun, Kobe, duduk di Kobe main melawat saya ke Islam pun. Saya kata masuk, please take a seat. Arigato, duduklah. Saya jamu dekat dia kuih. Saya tanya, makan tak? Apa benda kata dia pula ni? Ini lepat
meleskol, melekos, lepat, lepat, la, oh susah nak sebut tuan-tuan ni. Le, itu re, saya kata. Le, Kuala Lumpur. Oh sudah tuan-tuan. Lidah orang Melayu paling sedap sekali sebut tuan-tuan. Insya-Allah paling sedap orang Melayu sebut. Orang lain insya-Allah. Setengah orang insya-Allah. Sebab tu saya marah orang Melayu sebut insya-Allah. Dia main rumah saya duduk atas kursi buai tu dah, duduk petang-petang lepak, mai 4-5 orang. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. InsyaAllah malam ni di masjid, insyaAllah kita ada sedikit, insyaAllah jemput tuan datang malam ni ya, insyaAllah. Saya kata saya datang sebab malam ni saya bertugas. Tuan nama apa ya? Saya nama Ustaz Kazim. Sudah tuan. Malam ni saya imam, memang saya bertugas pun. Saya tanya dia, abang asal orang mana? Botol. Memang orang Botol sebut insyaAllah, itu ke? InsyaAllah, cuba sebut insyaAllah, boleh pun. InsyaAllah, mari mana? Lain kalau orang asal belah-belah sana, saya tak marah. Lidah Melayu ni paling fasih sebut orang putih paling sedap, Jepun paling sedap, Arab paling sedap. Nak ubah pula cakap. Tuan-tuan tengok pisang sudah daripada umbuk dia sampai ke daun. Kalau kita fikir sendiri, ya subhanallah, saya tanya dekat Jepun ada tak makanan macam ni? Ada, kita ada. Apa nama dia? Sushi bukan yang mentah tu ke? Rice sushi and bamboo leaf. Ya. Saya kata saya pernah makan. Saya tunjuk gambar dia. Tunjuk gambar tuan. Punya seronok saya tengok. Saya kata yang ni daun pisang, yang ni banana, yang ni pula papaya. Saya kata tunjuk kat dia. Allah Ta'ala ciptakan satu bagi orang yang berfikir. Allah cipta satu saja. Kalau hang kreatif, hang buatlah macam mana pun. Segala benda yang Allah Ta'ala bagi ni untuk kita. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua benda yang Allah jadi ni untuk kita. Fikir je nak buat apa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut orang yang ulul albab ialah orang yang ingat Allah waktu berdiri, duduk dan tidur, dan dia fikir tentang penciptaan yang Allah ciptakan. Maka dua benda inilah yang saya nak sebut pada tuan-tuan. Pertama, jom jadi ahli zikir. Yang kedua, jom jadi ahli fikir. Ahli zikir itu apa? Ingat Allah, sebut Allah. Sebab tu Nabi sebut, apakah amalan terbaik? Zikrullah. Apakah amalan yang paling afdal? Zikrullah. Yang paling afdal. Yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Pada diri Rasulullah itu ada contoh yang terbaik. Ambillah. Siapa yang nak ambil contoh yang terbaik dari Rasulullah? Yang pertama, yang pertama ialah orang yang mengharapkan pada Allah, mengharapkan pada hari kiamat, dan orang yang mengingati Allah banyak-banyak. Wa zakarallaha katsira. Allah sebut tu, yang sebut nama Allah banyak-banyak. Nak makan bismillah, nak tidur bismillah, bangun saat lagi alhamdulillah, dah habis alhamdulillah, sat-sat astaghfirullah, sat-sat subhanallah, sat-sat masya Allah. La tukarlah, sat-sat peh. La ni tukarlah, peh. Tengok benda besar sikit, besar gila, nampak dah tukarlah, jadi gila dah sekarang. Tambah kalau orang Perak, bapa besarnya bapa.
Udah bapak disebutnya. Mak tak ada, bapak saja. Bapak bunyi udah meletup, bapak. Mai orang Kedah pula nak mampu. Tu dia besar nak mampu. Nampak? Naik kereta laju pula, tu dia laju nak mampu. Mai naik basikal gerek slow lah, slow nak mampu. Makan laksa pula, pedas nak mampu. Lupa buah garam, tawak nak mampu. Orang yang paling ingat orang mati orang kita Kedah. Sat-sat nak mampu, sat-sat nak mampu. Ingat mati orang kita ni tuan. Lagi kita tukar. Astaghfirullahalazim. Naik kereta, orang depan kita belok kiri tak bagi signal. Allahu Akbar. Dulu haram jadah. Tukar. Kita ni bawa kereta, orang depan slow 20 km sejam. Slownya siapalah, benda ni melawat kampung ke apa? Tak pengurusi MPKK AJK dia ni. Slow sungguh, sabarlah. Allahu Akbar. Rabbi yassir wa la tu'assir. Sebut Allah. Ni dah. Siapalah bengap pula ni? Ya Allah, bodoh tu ya. Orang nak cepat masa ni ada berjumpa dengan hang pula dah. Menatang sungguh. Ada line boleh potong, kita pun tengok pak mertua kita. Sudah tuan-tuan. Panggil menatang kat pak mertua hang. Apa ni? Boleh tak lepas ni tuan-tuan? Yang kita dok lafazkan ialah zikir, sebut Allah, 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 Allah. Yang kedua, apa makna zikir? Nak buat apa-apa pun ingat Tuhan. Nak membawang, ingat Tuhan. Nak mengumpat, ingat Tuhan. Tak jadi ngumpat. Nak berjahat, ingat Tuhan. Ni aku pakai macam ni, Tuhan bagi dah. Pakai skirt no, pergi masa malam bawah skirt, umur 68. Mak ngah tak payah tanya Tuhan, tanya cucu bagi jawapan. Tu pakai lagu ni boleh tak Aiman? Malu kau orang tu. Cucu tak mau tanya, laki tak mau tanya, jiran tak mau tanya, pakai skirt tuan-tuan. Kalau pakai di rumah untuk suami tak apa. Mangah oi. Suami balik kerja kilang pukul 7 malam sampai rumah pukul 8. Tak apa, kita duduk 2 orang. Laki bini pakai skirt tak apa. Duduk atas kusyen, tengok gegar Waganza, tengok naku bernama lah. Pakai skirt mangah. Suami buka pintu, terbit balik. Angin suami kat tangga, umur 64, pakai skirt. Cubalah nak makan tu fikir lo. Allah bagi rezeki, alhamdulillah. Halal tak ni? Hari ni orang tak kira dah. Halal tak halal orang tak kira dah. Dia kata takkan tak halal kot teh ya pun. Teh cincau takkan tak halal kot. Hak tukang bancuh tu pakai tudung. Orang hari ni. Saya pergi satu airport minggu lepas, naik beg terbang. Tempat yang saya nak masuk dalam airport tu sebelah dia kedai teh apa tau, nak kedai bukan Melayu, bukan Islam lah, senang cakap. Nama pun kita tahu dah. Tulis tu pangkah sana, cuncang sana, cuncang sini. Hak pekerja dia semua perempuan pakai tudung. Saya tanya pada polis bantuannya duk cek tiket. Saya kata, abang, tu kedai orang Islam ke apa? Dah. Tapi pekerja Islam, apa pekerja Islam? Halal bang? Tak tahu. Tapi orang kita ramai duk beli. Pasal apa? Pasal yang hak buat tu pakai tudung. Ni yang saya takut sekarang ni. Saya takut. Orang kita sekarang tak perhati dah. Laksa dia makan terang-terang tuan-tuan. Bukan Islam punya laksa tu. Orang kita bakal duk beratok duk makan laksa. Ikan dia tak blend hancur. Ikan dia buat sikit-sikit dia.
Lain macam tu ikan tu. Yang kita belah Kedah ni malah ikan sekong dengan tulang-tulang sekali. Yang depa ni dia potong halus. Terang-terang hak cedok kuah tu nyonya mal. Tak dia bubuh menatang apa tak tahu. Tu yang jadi dekat Batu Gajah, dekat Parit dulu. Buh cedok mi. Nyonya hak beratak ni orang kita pakai tolong terus leleh ingus. Mi kari. Mai Jabatan Agama kata tak halal. Depa tanya nyonya tu, pasal apa hang bubuh tak halal? Rupanya tulang babi tu dia buh dalam mi kari dia nak bagi manis. Tu yang meleleh ingus. Lak tisu. Nya tisu. Udah lak. Tulang babi. Kok jangan buh tulang babi pula lagi manis pula. Bila tanya kat nya tu, pasal apa hang bubuh tulang babi? Ini orang Islam makan. Saya menega untuk orang Cina pasal lu datang. Sudah tuan-tuan. Tak boleh ke tuan-tuan ni kita fikir benda ni nak jadi darah daging, benda ni nak bawa di hari kiamat, silap-silap neraka sebab duk makan benda haram. Fikirlah sikit, tak makan pun tak mati ya. Tapi hari ni tuan-tuan duk di belah Kedah ni tak apa lagi, alhamdulillah. Kita duk pergi pekan-pekan besar lah, dia tak kira lah. Yang paling saya takut sekarang dekat highway sekarang ni. Dulu highway tu kita tengok hak di atas tu semua nama orang Melayu, dimiliki oleh Hajah Rogaya, Hajah Latifah, Haji Ahmad dan keluarga. Lah mana ada? Tuan-tuan tengok ni, saya nak tengok plus hak di Rawang tu, mana ada orang kita? Dulu nasi sepah boleh makan lah, roti kambing, tak mana aku nak makan nasi. Nama siapa tu? Ada orang Islam kita. Kenapa tak bagi pada kita majoriti orang Islam? Ada pergi jual sushi kat Rawang tu, siapa nak makan? Tak halal kita tak tahu. Apa salahnya bagilah pada orang Islam nega. Tuan-tuan esok pergi naik Lebuh Raya kena buat bekal ada rumah. Nang cerita cara dulu balik, goreng bihun ku 3, goreng kari pap ku 2,5, buat rombongan. Ingat dulu goreng kari pap, goreng bihun, buh lantai pawai tingkat. Tak lama lepas tu Lebuh Raya dah banyak, highway dah banyak tempat makan, tak goreng dah. Tapi ada juga makcik-makcik hak goreng. Kau 3 tu goreng kari pap, ceng. Goreng bihun pula buh dah gigi kecil. Laki tegak, sudahlah tidaklah. Sagi nak bangkit dah numbah nak main pukul 5, tidaklah. Salah bau nak goreng kari pap buat bekal. Bekal apa? Singgah kat highway lagi makanlah berlamba, awak duit je. Tak apalah bekal. Tu orang perempuan pikiak panjang naik highway, aksiden lori terbalik tengah-tengah jalan, tak boleh bergerak segala orang. Lapak dah pukul 9 pagi ni. Laki dia tanya kat isteri dia, bukan ada goreng kari pap makan pagi tadi? Nampak tak tuan-tuan? Pandai pula dia cari kari pap. Tak lama lagi tuan-tuan kita kena buat macam tu sebab kita tak tahu. Nabi kata kullu lahmin nabata min sukhtin fannara aula bih. Setiap benda yang bawa makan jadi daging kamu, kalau dibina daripada benda haram, neraka layak pada dia. Yang ketiga, apa makna zikir? Apa-apa jadi pandang baik pada Allah. Orang Melayu panggil ingat Allah. Anak mati, orang uruk dada makcik tu. Orang uruk dada makcik tu, ingat Allah ya, ingat Allah ya, ingat Allah. Dah kau kita tak boleh kau sabar ya, ingat Allah. Nampak tak? Ingat Allah. Yang uruk dada kat Rogayah tu makcik nak. Jangan abang biding pula sabar ya, sabar ya. Abang biding pula mati lepas tu tuan-tuan. Laki ya kat belakang. Kalau hak laki-laki pula kita peluk dia, sabar bidin, Allah sayang anak, ingat Allah.
Bila nak marah, cuba tengok orang sabar dia. Ingat Allah mak, ingat Allah mak, sabar mak. Tak, kalau ikut saya nak tetak kepala dia ni. Sabar mak, ingat Allah. Nampak tak? Kalau semua ingat Allah baik belakang. Masalah masa tu tak ingat Allah. Yang keempat, bila nak buat maksiat, ingat Allah, tak jadi nak buat maksiat. Bang, Wak, tak apa ke kita dalam hutan berdua ni, Wak? Tak ada siapa lah, jangan takut. Wah, takut? Mana ada orang hutan, tak ada orang nampak. Allah nampak. Yang tu lain lah. Sudah tuan-tuan, slow je Pak. Yang tu lain lah, kata dia. Bila sebut Allah nampak, mati nafsu, tak jadi beromen dekat air terjun. Ni masalah dia tak ingat Allah. Kalaulah dia ingat Allah, dia tak potong anu dia. Hari ni tuan-tuan, orang nekat nak jadi perempuan, pondan, potong anu, kasih pecah lah, habis. Allah, cuba masa nak potong tu, ya Allah, Allah jadikan aku ni lelaki, sebab siapa aku nak jadi perempuan. Cuba tengok pokok durian tu, Allah jadikan dia berbuah, dia tak nak bantah sama Allah. Manusia dah Allah jadikan lelaki, nak jadi perempuan, bantah Tuhan. Mata ni kalau buta Kak Nap, ni mata ni Kak Nap kalau buta, pi Singapura, ada satu doktor, dia boleh bagi celek, nama dia Dr. Ismadi. Oh bagus, celek mata, sedah dia operate. Tak percaya tengok ibu mertua aku. Buah pinggang ni kalau rosak, pi India, bayar 100,000 dapat buah pinggang baru. Cedah balik naik tangga larat lah. Jantung ni kalau rosak, masuk senarai nak jantung, lah ada orang derma jantung, dia mati, ambil jantung dia, ganti kat kita, jalan elok lah. Lah dengar mereka tengah duk buat kajian, boleh tak kalau sakit jantung ganti dengan beruk punya jantung, beruk punya jantung, kok boleh ganti. Lah yang susah hati beruk. Habis kita abang ni tu kuduk pegang kemarin ni, kata kacau berbual ni, beruk susah hati lah. Katalah boleh pakai jantung beruk, 6 bulan lepas tukar tu, kita atas pokok pi ziarah Abang Biding. Kak Leha, mana Abang Biding tu? Atas pokok lama tu, sejak tukar jantung start pada situ, tak pokok kan turun. Tapi satu benda yang orang tak derma, yang tu adik oi, hak tu orang tak derma. Mata orang derma, jantung orang derma, buah pinggang orang, hak tu orang tak derma. Hang potong, kira habis. Siapa nak derma? 2 bulan lepas potong menyesal. Pak Mat derma kat saya, aku pun nak pakai. Oh sudah tuan-tuan, nak faham, tak faham sudah tuan-tuan. Kalaulah kita ni ingat pada Allah, maksiat tak jadi kita buat. Yang kelima, apa makna zikir? Ingat kepada Allah tu apa? Kita ingat, kalau aku ingat Allah, Allah ingat aku. Kalau aku ingat Allah, Allah ingat aku. Sebab tu aku nak ingat Allah. Sebab tu Allah ni sentiasa nak bagi kita ni ingat pada dia. Allah bagi macam-macam cara supaya kita ni tak lupa pada dia. Kadang-kadang dia tengok kita sihat, dia ni lupa kat aku ni. Kadang-kadang tengok kita ni kaya, dia ni lupa kat aku ni. Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita susah, supaya kita ingat balik pada Allah. Bila kita ingat pada Allah, Allah ingat pada kita. Ni Kak Leha ni sakit lutut, nak bangun sekali lagi sebut apa? Allah. Aduh ya Allah, Allah, nampak? Cuba sihat, terjun tak pijak tangga dah, lompat terus.
Ni kena gaut setiap satu anak tangga tu. Allah nampak tak? Sebab tu Allah bagi sakit. Tak percaya tuan-tuan tengok Kedah lawan Perak main bola. Menengok Kedah lawan Perak main bola. Apa dia buat kalau tak gol? Safir Rahim rembat, tidak gol. Yang di rumah macam mana? Allah sipi lagi, aduh bengkak dia. Nampak? Abdul Rahman Adigun menanduk, terkena palanggo. Allah sayang betul lah. Asyik tak go ya Allah. Cuba tengok tandukan Abdul Rahman Adigun, gol. Lepas tu tuan-tuan sebut apa? Ada dah sebut Allah. Taubatlah orang tak ada tuan-tuan. Bila tak go tu Allah manjang. Sebab tu ada sebab kenapa Allah bagi kita susah, supaya kita ni ingat pada Allah balik. Yang kedua tuan-tuan, manusia yang berfikir. Tadi saya kata dah, dia fikir aku ni nak pergi mana, dalam dunia ni aku nak pergi mana. Tu rumah Hajah Nab, dia lama dah tak ada, tinggal rumah dia. Meninggal lama dah, 20 tahun dah. Sikit jantung. Tanah Mak Ngah Belah, dia tak ada lah. Anak-anak duduk Kuala Lumpur semua tinggal gitu. Mak Ngah Belah pergi mana? Pergi kubur mana? Tak ada lah. Yang tu kereta siapa tinggal tengah jalan tu? Kereta tu Mak Topoi, dia sakit gout lah, tak berjalan apa lah. Yang tu rumah siapa tinggal, rumah besar tu? Yang tu rumah Abang Bidin, dia meninggal kena tembak hari tu, masuk lautan. Dia pun ingat dia babi, tembak-tembak kena dia. Tinggal gitu, bini pula duduk seorang, anak-anak ajak duduk Kuala Lumpur. Hari ni kita duk cerita ke orang yang tu. Satu hari nanti orang pula cerita pasal kita. Ni rumah siapa? Rumah kita. Dulu dia tukang duk cerita orang semua ni. Lah kita cerita pasal dia pun mati dah tu, cekik biji nangka dia. Kita ni nak pergi ke mana? Tu nama dia fikir. Aku nak pergi ke mana? Aku tak lama pun dalam dunia ni. Bekalan kena bawa. Saya nak pergi ke, besok saya ceramah di Saratok di Sarawak. Hari Sabtu saya ceramah dekat Kampung Setulang Laut, Johor Bahru. Hari Ahad saya ceramah dekat Kangkar Pulai, Johor Bahru. Berapa beg saya bawa? Malam ni satu beg, besok satu beg. Driver saya hari Sabtu tunggu dekat airport Johor dengan satu beg dengan baju 4 lai. Itu perjalanan saya daripada hari Khamis sampai hari Sabtu. 3 beg, baju 8 lai, seluar 8 lai, spender 8 lai, kain pelekat 444. Pasal apa banyak kain pelekat ustaz? Nak lapis sejadah. Satu lapis sejadah, satu pakai semayang, satu pakai nak tidur, satu standby. Kadang saya geli pakai kain tolong hotel, saya lap dengan kain pelikat. Kadang kain tolong tak tahu geli. Tambah bila saya tengok dalam YouTube pula, kain tolong hak kita pakai di hotel tu, dia pun duk lap jamban. Lepas tu basuh, lepas tu kita lap-lap muka. Lembut mak tu, lembut jamban dia lap. Tak tahu tuan, baik buat kain tolong sendiri. Selesai masalah. Kalau ikut saya, tilam musuh buat sendiri dalam rumah. Tapi tak jadi hotel lah pula. Tu perjalanan saya sampai hari Ahad, bawa baju. Tak, kita nak pergi ke hari kiamat bukan bawa baju, kita bawa amalan. Maka dunia ni adalah tempat bercocok tanam, dan di hari kiamat kita nak petik buah tuai, nak buah dia, hasil dia. Yang ni lah yang kita nak. Salah satu amalan yang duk tunggu kita tu surau 2 tingkat tu dia.
Tu dia. Tempat orang semayang, tempat orang mengaji, tempat orang iktikaf. Tinggi surau, sama tinggi dengan bukit kita. Nanti daripada sini ni boleh buat je jambat terus naik atas, tak payah turun tangga. Minta Ustaz Anwar pecah dinding tu, buat je jambat macam KLCC. Senang, budak-budak hak degil terjun itu. Tak payah turun tangga, naik tangga lenguh. Tambah makcik-makcik nak, makcik leha ni kompon lenguh. Buat je jambat tu. Tapi nak buat je jambat ke nak buat apa ke, perlukan duit, perlukan wakaf, dan itu adalah peluang kita untuk akhirat. Sebab tu bila kita tengok diperlukan lagi 600,000, alhamdulillah dapat pahala. Ni tengok diperlukan lagi 600,000, tu yang aku malas mai. Saya mai derma, saya derma mai. Silap. Bukan dia minta 671,000 pada kita, ikut kemampuan. Makcik nak ada berapa ringgit? 10, bagi RM1. Kak Leha 1,000, bagi 100. Abang Bidin, saya 5 kupang dah, bagi perhabis. Ni hak main malam ni 200 orang, bagi seorang 2,000, clear. Dalam tempoh setahun, bukan malam ni, sebulan bagi 200, sebulan bagi 100, untuk kita dalam kubur, untuk kita di padang mahsyar, untuk kita di alam barzakh, supaya cerah kubur kita, supaya lapang kubur kita, supaya pahala berpanjangan di hari kiamat. Jadi saya lancarkan kutipan dana untuk pembinaan surau madrasah Darul Ulum Al-Muttaqin. Dipersilakan. Dan saya dahulukan duit saya dahulu sebanyak RM1,000 untuk surau kita ni. Jadi kalau saya orang Ipoh tak ada kena-mengena dengan Kulim pun boleh bagi RM1,000, takkan tuan-tuan nak bagi RM1. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah, kurang-kurangnya RM100,000, insya-Allah taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua, saya kata dah tadi, kita berfikir kita nak pergi mana? Kita nak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang beruntung, orang yang berjaya siapa dia? Orang yang dibebaskan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Orang itu adalah orang yang faz. Akak-akak, abang-abang malam ni sebut dalam kepala otak kita, aku nak jadi faz, aku nak jadi golongan faz. Apa dia golongan faz? Golongan yang selamat daripada neraka, dan golongan ini masuk dalam syurga. Apa maknanya kita ni berjaya dalam dunia tapi gagal di hari kiamat? Apa maknanya tuan-tuan kita ni berbangga dengan apa yang kita ada dalam dunia tapi tak boleh bawa apa dan tolong apa kita di hari kiamat? Ini orang rugi. Orang yang untung ialah mencari jalan. Dengan apa jalan aku boleh masuk syurga, walaupun sekadar aku berderma sebelah biji buah kurma sekalipun. Setengah buah kurma aja dia sedekah. Kalaulah jalan ni jalan aku boleh masuk syurga, hang setengah, aku setengah. Pasal pada masa tu dia cuma ada sebiji buah kurma. Tengah dia lapang sangat, orang mai minta makanan. Cik, saya lapang, mailah makanan sikit. Dia pun ada sebiji je buah kurma. Dia kata kalau yang ni boleh masuk syurga aku belah dua, hang ambil sebelah, aku ambil sebelah. Sanggup dia tuan-tuan. Ramai yang waktu tengah lapang orang mai minta makan kurma dia tu. Mat, aku lapang, terus dia masuk sebiji dengan kurma, muak-muak. Habislah, tak ada. Kemudian bercakap, ya Allah aku nak masuk syurga. Nak masuk syurga apa? Hang kedekut. Yang kedua, apa makna fikir? Saya dah kata dah tadi. Ni tuan-tuan, ni nama dia botol.
Balik rumah sat lagi, tuan-tuan beli botol ni ke menu ayak ni apa ke, tuan-tuan cuba tengok hak di bawah. Hak di bawah ni mesti kerah, hak di atas ni pun mesti kerah. Mana-mana botol hak di atas ni lembek, tobat lahum nak buka susah. Dia mesti hak di atas dia jadi keras, hak di bawah ni pun jadi keras supaya letak tak jatuh lah. Setengah dia tuan-tuan punya nak jimat kos, hak di atas ni lembek. Bila lembek tu yang pulas punya seksa nak buka, lalah buang itu nyampah aku kata. Tuan-tuan, manusia yang berfikir dia akan cari jalan. Jangan kata tak boleh, jangan kata tak boleh. Yang tak boleh ni ialah yang tak boleh pada hukum. Perempuan nak jadi imam, hukum kata tak boleh, tak boleh. Ustaz, apa salahnya Kak Gayah jadi imam di surau Ustaz? Wakil orang perempuan jadi imam, tak boleh. Yang tak bolehnya menyalahi daripada fitrah. Suami isteri kahwin, siapa yang nak mengandung? Isteri. Isteri tak boleh cakap, cuba abang try tengok mengandung. Boleh kot. Tobat lahum tak boleh tuan. Sebab dia melanggar daripada fitrah. Yang ketiganya daripada segi adat, kebiasaan kita. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Bila kita tanam buah durian, dia takkan jadi buah rambutan. Mustahil. Fitrah dia macam tu. Lain daripada tu tuan-tuan boleh. Ni adik-adik kita ni, tak boleh Ustaz, saya tak boleh hafal Ustaz. Boleh insya-Allah. Tak boleh semua 30 juzuk, hang boleh hafal 3 juzuk. Boleh. Ustaz, makcik tak pandai masak. Makan pandai, makan pandai, masak tak pandai. Tu malah, bukan tak pandai. Pergi belajar masak. Ustaz, saya tak reti naik motor. Pergi belajar tengok. Ustaz, saya tak boleh Ustaz. Sampai bila cakap tak boleh? Cari jalan. Cari jalan supaya boleh tu dipanggil fikir. Yang ketiga tuan-tuan, tengok setiap ciptaan Tuhan, engkau berfikirlah, ada tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Yang keempat, engkau berfikirlah pada ciptaan Allah. Jangan kau fikir Allah duduk tang mana, Allah tengok macam mana, tak payah duk fikir tu. Engkau fikir ciptaan Allah, engkau akan mengakui adanya kebesaran Allah. Tu yang orang Jepun dua orang tadi mai jumpa saya. Saya tanya dekat dia, belajar di mana tentang Islam. Dia kata dia belajar dekat Masjid Kobe. Saya kata saya pernah pergi Masjid Kobe. Dia kata waktu saya ceramah di Masjid Kobe, dia datang. Oh, saya tak perasan. Dia kata waktu saya ceramah di Masjid Kobe di Jepun tu tahun lepas, dia kata dia main. Oh, saya tahu, minta maaf tak perasan. Saya tahu. Masjid yang bawah tanah tu kah? Ya. Bawah tanah. Saya tanya, hang belajar daripada mana? Tafsir Al-Quran dalam bahasa Jepun. Duk kaji. Dia kata dia puasa dah 2 tahun dia puasa. 2 tahun dah puasa. Setiap bulan Ramadan dah 2 kali lah. Saya kata dekat dia, tahun ni hang nak puasa, main sekolah saya. Bayangkan tuan-tuan, orang kafir puasa, hak Islam malah puasa. Sebab apa? Sebab dia mengkaji. Bila dia puasa tu, dia kata dia sihat. Bila dia puasa tu, dia jadi baik. Dia boleh tinggal arak. Dia tak makan babi. Dia kata dia hanya makan makanan halal saja. Walaupun dia duduk di Jepun, dia tak makan benda-benda yang haram. Dia kata dia duduk makan benda halal. Waktu dia nak balik tuan-tuan, saya tepuk dada dia, pegang dada dia, dada suami dia lah. Ini bukan tuan-tuan bayang dada isteri dia pula. Mudah-mudahan hidayah sampai ke dia. Sebab apa? Sebab dia mengkaji, dia berfikir tentang Quran. Sampai dia rasa dia nak tengok, dia nak rasa semayang. Dia dah rasa dah macam mana puasa, dia kata dia nak semayang macam mana rasa pula. Dia nak fikir tuan-tuan. Ni orang Jepun pula.
Mesti ada sebab apa yang Allah kata jangan. Mesti Allah ni tahu kenapa boleh buat. Yang ni jangan, yang ni tak boleh, yang ni jangan, yang ni boleh. Dia kaji tentang babi. Oh, dia tahu. Lah ni dia tak makan langsung dah babi. Arak pun tak minum lah. Cuma Islam je dak lagi tuan-tuan. Harap-harap lah tuan-tuan. Sekali depan dia nak main pula. Ni lepas dia ziarah saya, dia nak pergi pula ke Bangkok. Dia nak tengok perkembangan Islam di Thailand pula. Lepas di Bangkok dia nak pergi Kemboja, lepas tu baru dia balik Jepun. Dia nak tengok perbandingan Islam. Saya kata kat dia, you nak tengok siapa pun you tengoklah, tapi you tolong tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok peribadi dia, tengok akhlak dia. Kalau tengok perangai kami ni, memang orang yang paling rajin gaduh kami, orang yang paling kuat dengki kami, orang yang paling rajin membawang kami, orang yang jaga kebersihan malah kami. Disiplin tak ada pun kami. Hanya jangan tengok kami, kami ni Muslim je tapi tak jadi baik. Hang tengok Nabi Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dua benda inilah yang tuan-tuan kena pegang, zikir dan zikir. Surah Ali Imran ayat 190, ayat 191. Jadilah ahli yang zikir, jadilah ahli yang fikir. Tuan-tuan, Nabi SAW disoal, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling baik? Jawab Rasulullah, as-salah li waqtiha. Ada setengah riwayat as-salah li awwali waqtiha, sembahyang pada waktunya dan sembahyang di awal waktu. Nombor satu, sembahyang di awal waktu, sembahyang pada waktunya adalah amalan terbaik sekali. Makcik-makcik ni ada sini hak tak sembahyang isyak, mai awal 8.30 mai dah isyak tak sembahyang. Lah pukul 10.30 apa rasa tak sembahyang isyak? Rasa susah hati. Makcik-makcik ni ada hak dah sembahyang isyak dah, apa rasa sekarang? Lapang hati. Ada tak maya isyak lagi, tak apa, balik rumah lagi mayang, balik rumah sampai pukul 11 haid mai pula dah. Alhamdulillah tak payah sembahyang. Alhamdulillah pula disebut tuan. Bayangkan kalau kita semua sembahyang di awal waktu, Allahu Akbar. Lapang hati, tak stres, tak susah hati. Kenapa hari ni anak melawan, anak degil, kita pening kepala, kita stres? Jawapan dia, kamu sembahyang lambat, subuh lambat, maghrib tengok drama dulu, makan tengah hari dulu, sembahyang asar, main badminton dulu, lepas main badminton peluh 6.30 baru main asar. Kemudian kita bercakap, ustaz saya susah hati. Memang susah hati hang mayang lambat. Cuba tuan-tuan tengok dalam tempat kita ni, siapa yang tak susah hati? Tengok muka dia pun seronok, nyembang dengan dia pun seronok, naik motor senyum je. Siapa dia? Tok Bilal. Ada tuan-tuan nampak Tok Bilal tu susah hati? Tok Bilal dengan Tok Imam tak ada susah hati, sebab mereka sembahyang awal waktu tiap-tiap hari. Padahal gaji Tok Bilal berapa sen? Gaji Bilal berapa sen? Gaji Elon Imam berapa sen? Masjid bagi 300, Imam dapat 500, Bilal dapat 300. Pencen apa Tok Bilal? Saya tak ada pencen apa, kerja lagu tu boleh hidup no 300. Mana ada tenang. Cuba hak gaji 3,000 tengok. Ha macam mana? Mana cukup? Tak cukup lah. Gaji apa? Ada 3,000. Tak cukup. 3,000 tak cukup. Ya, hang kira tengoklah. Lepas kira dia suruh tengok pula. Hang kira tengok, sewa rumah berapa, kereta berapa hari, handphone berapa. Pening kepala aku tu, yang aku malam aku bawa Grab pula. Taklah. Lepas tu pasal apa hang tak bawa Grab dah?
Aku grab perempuan aku rabah dia pula. Elok. Subhanallah. Pak siapa yang rasa tak cukup, semayang tak jaga. Cuba tuan-tuan tengok Tok Bilal, tengok Tok Imam, tengok orang hak sah pertama, tiap-tiap waktu duk sah pertama, muka keluar tu tenang semua, tak ada berserabut, berkedut day semua. Kelebihan orang yang semayang di awal waktu. Ada satu orang belah Serdang Kedah, dia main mengaji dengan saya mengajak masa tu di Masjid Al-Aulia no, di Ipoh 4 hari Isnin sampai Khamis, kuliah maghrib petang, kuliah pagi dengan kuliah petang, kuliah maghrib, seminggu 4 kali setiap bulan. Asal hari Isnin dia sampai, dia duduk sampai hari Khamis, hari Jumaat dia balik semayang di Serdang Kedah. Dia duduk mana Ustaz? Dia duduk rumah anak dia cikgu sekolah. Naik motor, 2 suami isteri main mengaji. Balik daripada ceramah mengajak, ninggai pakcik, accident, nak pergi semayang meninggal. Tuan-tuan tahu tak, anak dia main jumpa saya, dia kata, Ustaz, mak saya ni tiap-tiap waktu dia duduk hampak sejadah, satu untuk laki dia, satu untuk dia, nak semayang. Pak siapa yang dia duduk hampak sejadah? Siapa? Pak saya tak pernah mereka ni tinggal semayang berdua. Semayang Zuhur tu memang dah. Jadi mak dia duduk perasan, laki dia duduk hidup dia hampang siap-siap nak semayang, nak tunggu semayang Zuhur. Allah tuan-tuan, yang kita ni menikah punya lama, awal-awal menikah semayang berdua lah asing-asing. Suami semayang seorang, isteri nak tumpang, abang tumpang semayang seorang, aku nak cepat. Allahu Akbar. Dia marah laki ni, aku nak cepat nak semayang jemaah lambat. Tadi saya semayang kat sisi minyak, semayang maghrib, saya baru semayang rakaat pertama, satu hamba Allah masuk, saya rakaat kedua dia salam, tak khusyuk. Saya duduk tengok dia ni baca apa, hang nak pergi mana? Soalan dia nak cepat, nak pergi mana? Nak hambat kereta api tak ada kat situ. Nak hambat pergi terbang tu, balik pulau pergi terbang tu bukan belah sini. Hang nak hambat apa? Tak boleh ke semayang tu tenang-tenang, mandi siap-siap, wuduk siap-siap, pakai lawa-lawa, tenang-tenang, tak boleh ke untuk Tuhan? Saya nak main ni, saya pusing lantaman. Saya tengok ada satu bapa ke abang kan, ambil anak dia, adik dia pergi tuition. Cuba akak-akak jawab, tuition anak seminggu 3 kali, berambik berantang, berambik berantang. Habis tuition pukul 9, 9:30 habis. Pukul 9 pak tunggu kat motor, mak pak duduk dalam kereta, tutup aircon, jimat minyak, setengah jam duduk tunggu anak turun. Sanggup pak saya nak dapat UPSR 6A, PT3 9A. Padahal kalau tak lepas UPSR pun boleh makan, kalau tak ada PT3 pun boleh hidup. Ni Mak ni ada PT3, ada rezeki, ada rezeki, ada Iswara 1, Mybi 1, kereta sorong 1. Ni tempah kat kedai farmasi kemarin, wheelchair 1. Tak lama sampai wheelchair 4, kereta ada di rumah. Tu tara tak ada PT3. Yang kita takut, kita tak boleh lepas seksa kubur. SPM saya tak ambil dah, ambil apa? Lesen memandu saya tak ambil dah kot. Nak testing apa lagi dah tak ada lah, habis. UPSR lagi saya tak ambil. Tetapi ada satu peperiksaan yang wajib kita ambil, nama dia peperiksaan dalam kubur. Siapa tukang soal? Munkar dan Nakir. Kalau akak tak lulus PT3, akak boleh ambil SPM.
Bila periksa SPM, soalan nombor 1 susah. Susahnya soalan nombor 1. Awal-awal susah lah. Kita boleh skip soalan nombor 2. Saat lagi ada masa, jawab balik soalan nombor 1. Tu SPM. Cuba malaikat tanya dalam kubur, Ma Rabbuka? Rabbuka soalan nombor 2. Tuan-tuan ingat macam tu? Man nabiyuka? Nabiyuka. Soalan nombor 3. Gaduh siapa? Duk elok lah adik-beradik. Kucing gaduh. Kat tak dengar ceramah, panjang tengkok, mana dia kucing. Yang kita takut ialah tak lepas soalan muka nakir. Jadi kalau rasa nak senang mati, kalau rasa seronok nak duduk dalam kubur, apa rahsia dia? Sembahyang di awal waktu. Tang mana yang kita boleh sembahyang awal waktu? Bila pi umrah. Sejam belum masuk waktu pi dah. Mak-ngah ni bertelekung dah hotel. Tambah hotel jauh pula, tahan taksi di masjid. Lagi awal pi. Tak balik daripada Zuhur sampai ke Isyak. Balik ke Malaysia. Tu leceh kita. Cuba tengok orang pi umrah. 4 orang, 5 orang, satu bilik jalan pi ke hotel, pi ke Masjidil Haram nak sembahyang. Maghrib masuk 5:30, pukul 4 dia pergi dah. Pukul 4 pergi dah baca Quran. Tiap-tiap hari sembahyang di Masjidil Haram. Balik ke Malaysia haram ke tiap-tiap hari masjid. Tu beza. Duk di Mekah tiap-tiap hari pi Masjidil Haram, balik ke Malaysia tiap-tiap hari haram ke masjid. Maknanya dia tak jadi seronok. Saya pi umrah, kapek tu semua hijau dah. Bulan 9 hari tu saya pi dah, hijau dah. Hijau habis lah kapek Masjid Nabawi. Saya pukul 3 masuk masjid, 3 pagi, satu jemaah balik. Oh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Balik bang? Balik lah. Balik kan, subuh kan datang balik. Dapat raudah? Oh Ustaz, ya Allah Ustaz, lapangnya Ustaz, raudah lapang Allah bagi kat saya Ustaz. Tahniah. Saya pun pi raudah, memang lapang sungguh tuan-tuan. Semua kapek hijau. Jadi masa kursus umrah dia belajar yang hak hijau tu raudah. Dia pipi semua hijau, entah hak merah tak ada. Dia sembahyang seorang-seorang dia tayar rebuk, alhamdulillah raudah, duk teriak situ tuan. Nu Pak Long raudah tang sana. Ada mak ngah yang masuk dalam raudah sampai patah tangan. Orang dah kata dah, ni Malaysia, Indonesia, Brunei, Malaysia, Indonesia, Malaysia, Indonesia. Dah dia gatai pergi masuk Arab dengan Afrika. Muka pun lebih kurang Afrika. Mak ngah ni tak badan dengan halus pergi masuk sekali, Afrika tolak, patah tangan. Alalalala patah tangan nak pergi masuk raudah. Makcik oi, di Malaysia pun ada raudah, taman-taman syurga. Mana dia? Tu nama dia Majlis Ilmu. Pak siapa tak berebut? Nampak tak kursus haji umrah, kuliah duha setiap Sabtu 9 pagi, tiap-tiap minggu ada tok guru. Tu taman-taman ilmu tu, raudah. Tak berebut. Bila yang rasa nak seronoknya hati, nak tenangnya hati? Yang kedua, apakah amalan yang afdal? Birrul walidain, berbuat baik pada mak bapak. Yang menenangkan hati nombor 2 apa dia? Buat baik dengan mak, buat baik dengan pak. Kita kalau boleh bagi duit dekat mak, lapang hati. Balik raya bagi 1000, bagi 500. Mak duduk kat dapur, duk bakar, duk masak rendang, pergi bagilah sampai raya mak. Tak dapat nak bagi banyak mak oi, dapat bagi mak
500. Mak tak mau, tak apa. Hang tak ada duit tak apa. Mak kan nak duit hang. Tak apa mak, ambil aku nunggu belanja raya. Mak ambil buah tempat yang paling selamat. Nah, sakit tu di sini, di dalam hatiku ni. Anak ni balik pi ke depan tu, duk tengok budak main bunga api. Anak tu rasa apa? Dia rasa puas dia boleh tolong mak dia. Raya ketiga nak balik KL. Mak, duit minyak habis mak. Lah. Tambang ni cukup tol mak ni. Dia minta balik 1,000 pula. Pun ada juga anak jenis macam tu. Tuan-tuan ni, mak kita sakit sampai habis nyawa mak tu kita bela dia, apa rasa? Kita rasa puas. Gaji mahal pun tinggal. Baru ni ustaz saya berhenti mengajar. Berhenti mengajar ustaz. Saya tanya pasal apa berhenti? Entah nikah pun belum. Pasal apa berhenti? Sayanglah. Lah kerja susah nak dapat. Dia kata, ustaz, ayah saya ada penyakit SLE. Oh. Lepas tu selama ni yang duduk bela dia kak saya. Habis tu kak saya pun kena SLE lah. Habis tu tadi tak ada siapa nak bela depa. Tu yang saya berhenti ni ustaz, saya nak bela mak ayah ni, mak dan ni pak dengan kak saya. Tu yang saya berhenti ustaz. Oh tak apa, pilah jaga depa. Yang tu Allah bagi rezeki kot lain. Hang jaga ayah hang jaga mak hang ni, Allah bagi rezeki kot lain. Jangan takut. Sebab tu Allah kata, Nabi kata, orang yang buat amalan terbaik ialah orang yang jaga mak ayah. Orang yang buat baik dengan mak ayah, Allah balas. Teruknya kita bela mak kita, Allah balas dengan kesihatan. Teruknya kita jaga bapak kita, Allah balas dengan rezeki. Anak yang soleh, isteri soleha, suami yang baik, jiran yang baik, Allah ganti kat situ pula. Ketenangan hati. Cuba tuan-tuan tengok orang yang lawan mak bapak, apa dia dapat? Susah hati. Hang ni apa masalah? Hang ni tak habis-habis masalah. Sampai kita sound kawan kita macam tu. Asal aku jumpa hang masalah, saya masalah aku jumpa hang. Apa masalah hang ni? Dia kata, aku pun tak tahu. Hang ada mak hang tak? Ada? Berapa lama hang tak balik? Tahu. Dia sendiri tak tahu. Orang kita kalau tak tahu, dia bukan sebut tak tahu, dia sebut tahu. Hang berapa lama tak balik rumah mak hang? Tahu. Dia bukan sebut tak tahu, dia sebut tahu. Ni budak zaman sekarang. Aiman, nampak ada spek mata mak? Tahu. Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Jawab tak tahu. Lu tahu, tahu. Oh, apa zaman sekarang pelik-pelik menjawab ni? Salah satu cara nak bagi tenang hati ialah buat baik dengan mak ayah. Yang ketiga, yang terakhir, apa dia? Afdal amalan jihad pada jalan Allah. Jihad. Saya duduk rumah tak seronok. Hari ni cuti. Duduk tengok pintu tengok kereta, tengok pintu tengok kereta. Orang rumah kata, nak pergi mana pula? Melawat kawasan. Cuba duduk rumah. Tak boleh. Abang kena tengok kat kerja luar. Pasal apa? Bila tengok kerja, tengok sekolah, tengok budak-budak tu jadi tenang. Tu nama dia jihad. Tu yang ustaz-ustaz ni tuan-tuan buat bangunan ni, buat tinggi melangit, buat surau. Kita kata dah tak ada duit yang buat surau ke siapa? Kita jadi pelik. Mereka ni tak ada duit pergi buat surau pula. Tuan-tuan tak rasa macam mana tenangnya tuan-tuan hati. Bangkit pagi buka tingkap rumah tengok surau. Lain. Dulu surau tu buh pailing je. Lepas tu tak sabar nak tengok ikat bata. Lepas tak sabar ikat bata, tak sabar pula naik perabung. Lepas naik perabung pula tak sabar pula nak tengok naik bumbung.
Lepas tu plaster siling, plaster apa nama dinding. Rasa lapang. Tang plaster tu clear lah. Dah tak nampak batang merah, batang putih tu, hati tenang lah. Tuan-tuan rasa ni, tuan-tuan hanya akan rasa bila tuan-tuan jihad pada jalan Allah. Orang tanya saya, Ustaz, apa cita-cita Ustaz? Satu wartawan tanya. Saya kata cita-cita saya masuk syurga. Dia tengok saya, yalah tu cita-cita. Nak cita-cita apa? Nak beli kereta apa nak beli? Nak jadi apa saya? Tak payah, masuk syurga cita-cita. Apa keinginan hidup Ustaz? Keinginan saya bahagia. Dalam dunia ni bahagia. Tu ya. Oh. Apa yang membahagiakan Ustaz? Mikrofon. Saya jawab mikrofon. Dia ubat saya. Kalau saya susah hati, saya pegang mikrofon, hilang susah hati. Bila saya tak seronok, saya dapat mikrofon, saya jadi seronok. Dia ubat hati. Dapat mikrofon ni ubat mangah oi. Ada yang tak faham pula Ustaz. Jadi mikrofon tu nak kena rebuih dulu ke apa pula mangah lah. Mangah nak tokak terus tak apa. Kalau kita suka pada satu-satu benda, kita buat, kita akan jadi tenang hati kita. Maka salah satu benda yang menenangkan hati ialah jihad. Walaupun sakit, walaupun pedih, walaupun penat, walaupun letih, tapi benda tu menyeronokkan. Subhanallah. Jom tuan-tuan kita buat 3 benda ni. Sembahyang di awal waktu, berbuat baik dengan mak ayah, dan berjihad pada jalan Allah. Kita telah mendapat amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada pengurusan sekolah ni, saya ada 2 asrama. Tak pakai pun 2 asrama. Siap dengan katil, loker, bilik ayak sepah. Jadi kalau rasa nak ambil, pilah ambil di Ipoh. Dengan pindah sini sudah, kita bukannya ada kisah Nabi Sulaiman boleh pindah bangunan, tak ada. Tak payah kutip derma ada Ustaz. Mana ada Ustaz? Tak payah kutip derma apa, pilah duduk di Ipoh tu, bawa lah 40 orang 60 orang pergi duduk sana. Tuan-tuan sendiri boleh tengok saya punya asrama macam mana. Asrama saya tak ada katil double decker, semua katil single. Bilik ayak ni seorang 2 orang 1 bilik ayak. Tak payah nak queue duduk pegang ubat gigi dengan timba, tapi tak payah. Pi nak bagi budak-budak ni selesa. Jadi asrama tu kosong. Kalau ustaz-ustaz sini nak ambil sewa apa saya tak kutip. 1 sen sewa Abang Ali tak ambil. Cik Kasim ni cerita ibu mertua aku. Cik Kasim duduk rumah Abang Ali, 1 sen sewa Abang Ali tak ambil. Ni ada orang nak sewa belah harap Cik Kasim faham lah no. Tu hari nak menghalau. Abang Kasim, Abang Ali, saya apa? Abang Ali, inilah saksofon saya. Ini adalah nyawa saya. Ni cerita Piramli. Abang Ali pergi sewa rumah free. Tak payah bawa apa, bawa budak-budak ni mana pergi pindah buat cawangan di Ipoh. Bawa depa. Katil dah ada, loker dah ada, hanger dah ada, ayak dah ada, elektrik dah ada, surau dah ada, kapek dah ada, semua dah ada, aircon pun ada. Saya bagi duduk apa pun saya tak mau. Ini tawaran saya lah pada pengurusan sekolah Darul Ulum ni, Madrasah Darul Ulum Al-Muttaqin ni. Jadi tuan-tuan, saya nak ke Kuala Lumpur. Sekadar itulah ceramah saya. Lain kali saya tak awal insya-Allah.
Baik, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.